Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dengar tak suara-suara saya? Dengar cikgu. Okey, apa khabar semua, sihat ke? Okey, hari ni kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita. Sekolah pun katanya nak buka selepas selepas raya haji, tapi tak pasti lagi. Tunggu keputusan daripada Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita teruskan dengan PDPR kita pada hari ini. Kita masuk ke bab baru 6, bab 6 iaitu pengelasan unsur. Okey, 6.1 pengelasan unsur. Awak boleh buka buku teks pada muka surat 164. Okey, 164. Kalau tak ada buku teks, boleh tengok skrin awak yang saya share ni. So awak boleh nampak apa yang saya nampak. Okay, baik, kita mulakan pengelasan unsur. Anda sudah belajar dalam bab 5 bahawa semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ialah kita panggil sebagai jirim. Okay, jirim pula terdiri daripada zarah-zarah yang kecil yang disebut sebagai atom. Okay, so gambar kat sini ada gambar gelang mah. Gelang mah dia adalah sejenis pepejal. So, kalau dia pepejal, maka susunan atom dia ataupun zarah-zarah kecil dia tu disusun secara rapat-rapat. Manakala balon udara panas, dalam tu itu ada gas. Gas susunan dia secara rawak dan tidak apa-apa. Okey. Tu ulang balik yang bab 5 aja. Atom tak boleh lihat dengan mata kasar kerana terlampau kecil. Dia hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron dengan pembesaran berjuta-juta kali ganda. Okey. Jadi benda tu sangat kecil. Tengok dengan mata memang tak nampak. Okey. Kita tengok pula apakah dia atom dan molekul. Atom terdiri daripada 3 zarah subatom, iaitu proton, neutron, elektron. So ada proton, neutron dan elektron baru jadi atom. Atom tadi dah kecil lah. Kita pecahkan atom tu, kita akan dapat 3 benda, proton, neutron dan elektron. Maka dia lebih kecil daripada atom. Proton dan neutron berada dalam nukleus atom, manakala elektron beredar mengelilingi nukleus. Okey, ini bentuk atom. Yang kalau kita zoom berjuta-juta kali tu, lebih kurang macam ni lah. Okay. Yang tengah-tengah ada 2 benda, iaitu proton dan neutron. Proton ini ialah bukan proton persona ke, proton apa X70 ke, bukan. Proton ialah zarah yang bercas positif. So kita nak ingat dia proton, P. Depan dia proton. So dia adalah positif. Okay. Kemudian kita ada neutron. Neutron ialah zarah yang neutral. Dia bukan positif, dia bukan negatif. Dia adalah neutral. Okey. Manakala yang berada di luar, yang mengelilingi proton dan neutron tu, proton dengan neutron tu melekat, dikelilingi oleh elektron. Elektron ialah zarah yang bercas negatif. Okay, ini adalah struktur atom. Kalau kita zoom gelang mah tadi, kita nampak atom tu, kita zoom lagi berjuta-juta kali, kita akan nampaklah struktur atom bentuk dia macam ni. Okay. Ada nukleus kat tengah, yang merah dengan kelabu tu, iaitu ialah proton dan neutron. Manakala di keliling nukleus itu ada orbit dia, iaitu bergerak mengelilingi orbit dia tu, iaitu kita panggil sebagai elektron. Elektron pula bercas negatif. Okay.
Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercah positif. Bilangan elektron pula sama dengan bilangan proton. Neutral. Contohnya kat sini dia ada tulis atom oksigen dan molekul oksigen. Okay. Kalau dia seketoi saja kita panggil dia atom. Kalau dia dua ketoi kita dah panggil dia molekul. Contohnya oksigen. Satu O saja, so atom oksigen. Kalau ada dua O, dia dah panggil molekul oksigen. Okay. Tak apa, saya kita tengok lagi. Apakah itu unsur? Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Unsur tak boleh urai dah. Terdapat satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Okey. Kalau awak tengok gambar ni, baldi zinc. Dia terdiri daripada atom zinc. Zn. Zn tu zinc. Okey. Semua zinc dalam kotak yang dia buat tu, semuanya yang bulat-bulat hitam tu ialah Zn, 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 semua zinc, tak ada benda lain. So dia satu unsur saja, iaitu unsur zinc. Oksigen dalam tangki tu semuanya O saja, tak ada C, karbon tak ada H, hidrogen tak ada. So dia adalah mengandungi unsur oksigen saja. Tong hidrogen, tengok sebelah kiri. Dia dalam tu semua H. Dalam bab ni awak akan belajar banyak simbol-simbol bagi unsur-unsur. H tu ialah hidrogen. Zn ialah zinc. O ialah oksigen. C ialah karbon. Fe ialah ferrum. Nak belajar. Kena biasakan diri. Jangan nak buat pelik blok. Apa kebun tu? Fe ni. Ferrum. C besar. Itu ialah karbon. Okay. Melayu eja karbon. C, K-A-R. Ni kekut orang putih. Dia pakai C. Karbon. C-A-R-B-O-N. So dalam jadual berkala dia guna C. Dia tak guna K. K dah jadi kalium. Okay. Tak apa. Relax. Tadi unsur dia saja. Ferrum semua. Karbon semua. Hidrogen semua. Sebatian pula terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey. Contoh, garam. Dalam garam ada dua jenis unsur. Ada natrium dan klorin. Yang ni kita panggil sebatian. Okey. Unsur saja. Natrium je, dia tak campur benda lain. Tapi bila dia campur benda lain, kita tak panggil dia unsur, kita panggil dia sebatian. Okey. Unsur-unsur dalam sebatian. Gambar yang kedua, gambar cengkerang. Cengkerang siput tu. Dekat cengkerang tu terdiri daripada kalsium, karbon dan oksigen. So tiga benda ada kat situ, tiga unsur ada. Ada unsur kalsium, unsur karbon dan unsur oksigen. Digabungkan menjadi cengkerang kulit kerang. So itu kita panggil sebagai sebatian. Satu lagi gula. Gula pula dia terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Bergabung menjadi sebatian yang kita panggil sebagai gula. Jadi itu beza sebatian dengan unsur. Okey, kalau unsur dia saja, dia tak campur dengan yang lain. Kalau karbon semua. Oksigen semua. Tapi sebatian dia campur. Karbon campur oksigen, campur kalsium, dia jadi sebatian cengkerang. Okey, baik. Jadual berkala. Ini biasanya orang belajar dalam kimia. Tapi lah ni sains tingkatan 1 pun dah belajar jadual berkala. Inilah segala unsur yang ada. Awak tengok muka surat 167. Inilah segala unsur yang ada di muka bumi ini. Yang dijumpai oleh manusia. Okey. Ada jadual kat sini.
Semua ni benda yang ada di bumi. Okay. Kalau hang jumpa satu batu, hang pergi check tengok ada tak dalam jadual berkala. Kalau tak ada, maksud dia bukan berasal dari bumi. Okay. Segala benda kalau kita check, mesti ada dalam jadual berkala. Kalau dia berasal dari bumi. Sehingga tahun 2016, terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. Okey. Kita tengok jadual berkala ni, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna oranye. Okey. Yang jadual atas ni. Jadual bawah semuanya color kuning. Apa beza dia? Kuning ialah logam. Yang warna oranye separuh logam. Yang warna biru bukan logam. Okey. Tengok dia dah tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampailah ke 18. Okey. Kita tengok yang nombor 1, H. H itu ialah hidrogen. Okey. Nama unsur dia tulis kat bawah. Yang atas itu simbol dia. Okey. Hidrogen. Hidrogen dia berbuah warna biru. Pasal dia bukan logam. Okay, hidrogen bukan logam. Kemudian kita ada lithium. Li. Ada natrium. Na. Ada kalium. Rubidium. Cesium. Francium. Lepas tu ada beryllium. Magnesium. Kalsium. Strontium. Barium dan radium. Dan bermacam-macam lagi. Okey. Semuanya bunyi dia. Contohnya titanium, chromium, mangan, ferrum. Apa lagi tu? Belambak tu. Indium, rhodium, kobalt, cuprum, argentum. Ada orang nak masuk kan? Okey, selamat datang Haikal ini. Muka surat 167. 167. Okey. Kemudian yang berwarna oranye ialah separuh logam. Nak logam pun tak logam, nak jadi tak logam pun tak logam. Sudah. Okey, dia tengah-tengah. Ada boron, silikon, germanium, Muhammad Adam. Ya, selamat datang Muhammad Adam. Buku teks muka surat 167. Okey. Ada germanium, arsenik, antimoni, tellurium, polonium. Itu ialah bahan yang bukan logam. Separuh logam. Okey. Dan yang warna biru ialah bahan yang bukan logam. Contohnya kita ada helium. Helium adalah jenis gas. Karbon, nitrogen, oksigen. Yang ini awak biasa dengar lah. Selalu awak dengar karbon, nitrogen, oksigen. Helium yang berbuah dalam belon tu. Tapi ada banyak lagi rupanya. Ada fluorine, neon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, selenium, bromine, krypton, iodine, xenon, astatin, radon. Apa nak sebut tu? Norosetum. Dan satu lagi uno. Tak nampak ke bawah. Itu ialah yang bukan logam. Okey. Dan kita ada siri lantanida dan siri actinida. Okey. Ini ialah unsur. Unsur satu benda saja. Contohnya saya ambil kat sini titanium, Ti. Ti kalau ambil Ti lagi letak sebelah dia, dia tetap menjadi unsur. Tapi kalau ambil titanium campur dengan oksigen, dia dah jadi tian, bukan lagi unsur. Muka surat 169. Perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam.
Kita tengok persamaan dulu. Kedua-duanya adalah unsur. Okay. Perbezaan. Kalau logam, dia adalah berkilau. Kekilauan dia tu, logam berkilau. Tahu orang berkilau, tengok emas berkilau. Tengok besi aluminium berkilau. Kalau bukan logam, dia pudak. Contoh dia kayu. Okey, muka surat 169. Bukan logam, contohnya kayu. Kayu tak berkilat, dia pudak sikit. Contohnya lagi plastik. Plastik pun tak berkilat sangat. Ambil lah contoh lain ni. Sulfur. Yang warna kuning dia tunjuk tu, sulfur. Dia pun tak berkilat. Kemuluran. Mulur, dan kalau logam dia mulur. Kalau bukan logam dia rapuh. Kemuluran ini ialah senang tarik ke tidak. Okey. Contohnya besi, kalau hang kepak dia boleh bengkok. Dia tak patah. Okey. Tapi kalau kayu, hang kepak dia tak bengkok, dia patah tu. Sama dengan plastik, bengkok-bengkok patah tu. Tapi besi dengan aluminium kalau bengkok pun dia bengkok, dia tak patah. Itu kemuluran lah. Okey. Keboleh tempaan. Kita boleh tempar. Kalau logam kita boleh tempar, kalau bukan logam tak boleh ditempar. Siapa itu baru masuk 169. Kekuatan regangan. Logam boleh diregang dengan kuat, tetapi bukan logam lemah, mudah patah. Okey. Kekondensan elektrik. Kalau logam baik. Besi yang cucuk dekat plug, hampir pegang besi tu memang mati. Okey, sebab dia adalah konduktor elektrik. Tapi kalau bukan logam, contohnya kayu, dia lemah ataupun penebat lah. Okay. Kecuali karbon. Karbon mengalirkan elektrik. Karbon terdapat banyak dalam bateri-bateri. Okay. Kekonduksian haba. Kalau besi, dia adalah konduktor haba yang baik. Sebab tu periuk, ceret, semua buat dengan besi. Barulah hang masak cepat panas. Kalau hang buat periuk guna kayu, buat periuk pakai kayu, ambil kayu, potong paku-paku, buat bentuk kuali. Lepas tu nak goreng telur, agak-agak masa dah telur. Dia tak jadi telur goreng, dia jadi telur bakar. Saya terbakar habis dengan kayu-kayu, terbakar hangui. Okay. Sebab tu kita buat pakai besi. Besi konduktor haba yang baik. Dia cepat panas. Okay. Konduksi haba yang baik ni maksud dia cepat panas. Kalau bukan logam, dia lemah, lambat panas. Ketumpatan. Ketumpatan kalau besi ialah tinggi. Manakala bukan logam adalah rendah. Benda yang logam biasanya berat. Betul tak? Tongges. Tongges buat dengan apa? Buat dengan logam lah. Sebab tu ketumpatan dia tinggi, berat. Kalau kita buat tongges guna polistiren, ringan ke berat? Ringan. Sebab polistiren bukan logam. Bukan logam mempunyai ketumpatan yang rendah. Takat lebok dan takat didih. Kalau logam, contohnya besi, nak melebok, perlukan suhu yang sangat tinggi. Okey. Nak mendidihkan besi pun sampai 1000, 3000 darjah Celsius baru dia boleh lebok, baru boleh mendidih. Manakala benda yang bukan logam, takat lebok, takat didih dia rendah. Contoh dia ayak.
memasak air sampai 100 darjah Celsius, dia dah pun mendidih. Okey. Cuba air kita buat, kita tak minum air, kita minum besi. Rebus sampai 3000 darjah Celsius barulah cair. Betul hang minum pula dengan hang mampu dengan hang lebok. Okey. Itu takat lebok bukan logam. Okey. Sebab kalau benda yang biasa memang kita boleh tahu. Awak dengar tak suara saya ni? Dengar tak? Dengar. Tiba-tiba keluar benda ni kan hilanglah suara aku. Okey. Kalau setakat dia tunjuk gambar periuk, kita tahulah benda tu besi. Tapi kalau dia bagi nama, contoh dia bagi kat situ FE. Bagi FE je. Dia tanya, ini logam ke bukan logam? Ini apa hal aku keluar kau surat ni pula ni? Sat. Soalan bagi FE je. Lepas tu dia tanya hang, bahan ini boleh ditempa. Adakah ianya logam atau bukan logam? Macam mana nak tahu? Tengoklah, boleh tempa. Boleh tempa dia adalah logam. Okey. Pasal dia keluar simbol-simbol ya dalam soalan. Kalau soalan tu keluar gambar skru tu, kita tahulah logam. Betul tak? Lagi dia keluar CD. Huruf CD je. Dia tanya, ni logam ke bukan logam? Benda CD ni konduktor elektrik dia kata. Tu kita tahu dia adalah logam. Kalau dia keluar CL, soalan dia bagi CL, XE, HG. Lepas tu dia suruh susun yang mana logam, mana bukan logam. Macam mana nak tahu? Okay. Bergantung kepada ciri-ciri dia tadi, barulah kita boleh tentukan dia logam ataupun bukan logam. Okay. Contohnya XE. XE dia kata soalan kata takat didih dia 60 darjah. Okay. HG tu ialah mercury. Bisa tengok mercury. Ada dalam termometer. Tak jolok bawah lidah tu. Itu ialah mercury. Walaupun kita nampak dia cair, nampak dia macam air, tetapi dia sebenarnya kategori logam. Mercury tu kategori logam. Okey, tengok muka surat 168. Okey tu. Ini 170. Ya. Muka surat 170 ada gambar contoh logam. Aluminium. Boleh ditempa, kita nak buat bentuk apa pun boleh. Kuat. Pepeja yang berwarna kelabu tapi dia berkilat. Okey. Kemudian kita ada besi. Kuat, mudah dibentuk. Magnet. Konduktor elektrik yang baik. Dia berwarna kelabu tapi lepas dia siap, gosok-gosok boleh berkilat. Cuprum. Benda yang buat wayar tu, itu kita panggil cuprum. Dia punya simbol dia Cu. Okay, Cu ialah cuprum. Kuat, tahan karat, mudah dibengkok. Dia tak patah. Konduktor elektrik yang baik. Okey. Ini satu lagi ialah zinc, yang buat atap zinc. Gambar yang bentuk ini ialah biji timah, biji zinc. Okey. Kuat, pepeja warna kelabu tapi dia berkilat. Konduktor elektrik yang baik. So ini 3 contoh bahan
logam. Kita tengok pula contoh bahan bukan logam, iodin. Bisa tengok iodin? Kat makmal banyak. Kalau tak bisa tengok pun, tengok dalam peti first aid. Peti kecemasan tu, nak luka-luka tu pakai iodin. Hablo berwarna hitam, dia adalah beracun tapi dia adalah antiseptik. Okay, tak boleh minum lah iodin. Hang boleh sapu pada kulit saja. Jangan duk minum pula lah iodin tu. Mentang-mentang dia antiseptik. Antiseptik ni ialah untuk mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Okay. Kemudian kita ada klorin. Gas yang berwarna kuning kehijauan. Dia boleh meluntokkan dan beracun. Jangan duk terak pergi minum klorin ataupun peluntuk apa klorok. Kan ada klorok kan kat rumah. Air mahal duk basuh baju sekolah hang sampai putih kilat tu. Itu dia menggunakan klorok yang mengandungi klorin. Klorin itu sejenis bahan yang melunturkan warna. Tapi dia beracun. Jangan minum. Kemudian sulfur. Serbuk pepejal berwarna kuning. Dan dia juga beracun. Okay. Sulfur dapat membuatkan tayar getah jadi lebih keras. Okay. Biasa tengok sulfur, pergi kedai runcit minta beli belerang sulfur tu. Hitam, dia licin, dia ringan, unsur bukan logam. Tapi dia konduktor elektrik yang baik. Karbon digunakan untuk membuat raket. Okay, mata pensel diperbuat daripada karbon. Okay. Orang paling mudah nak cari karbon ialah arang. Arang tu yang warna hitam tu ialah karbon. Apa-apa yang warna hitam, arang ke tempurung orang cucuk api ke, itu kita panggil sebagai karbon. Mata pensel tu pun karbon. Okey, ada soalan setakat ni? Okay, semuanya sunyi sepi, bagus. Memang Tarvin tak online kot. Saya kalau Tarvin ada cakap banyak. Ni sunyi sepi ni, Tarvin tak ada ni. Okay. So, kita pergi ke latihan. Muka surat 175. Minggu lepas ada siapa hantar latihan tu? Ada seorang kot hantar latihan. Yang lain tak ada. Seminyak. Okay. So, muka surat 175. Praktis formatif 6.1. Soalan nombor 1. Soalan nombor 3. Soalan nombor 6. 1, 3 dan 6. Okay, soalan 1, 3 dan 6. Muka surat 175. Praktis 6.1. Buat dalam buku latihan. Okay, buat dalam buku latihan. Saya ulang sekali lagi. Muka surat 175. Praktis 6.1. Soalan nombor 1, 3 dan 6 di dalam buku latihan. Itu untuk latihan. Kau jaga buka sekolah bulan 8 ni tak siap kerja. Terlibai seorang-seorang. Jangan main-main lah. Pesan kat kawan-kawan yang tak online tu. Tak boleh online tak apa. Tapi kerja kena siap. Latihan muka surat 169. Salin Rajah 6.8. Salin Rajah 6.8. Perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Itu buku nota. Okey, saya ulang sekali lagi. Nota muka surat 169.
Salin gambar rajah 6.8. Perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey, baik. Ada apa nak tanya? Cikgu kena tulis nama ada. Tak apalah. Saya ambil kehadiran je lah. Yang pertama ialah Muhammad Adam. Yang kedua Muiz. Lagi Faris Farhan. Faris Farhan setiap minggu ada bagus. Confirm Cadbury yang dapat. Aina Nur Fatimah. Adnin Akilah. Kemudian sudah Hopicah. Apa ni? Echa. Echa. Nurkalisa. Korea boh. Gambar Korea manalah kita nak tahu. Bukan Korea lah cikgu. Bukan, tu gambar siapa tu? Tu gambar laki dia. Haikal Dini. Ada 7 orang. 7 orang lah yang main. Nampak saya 18 lah. Okay, Mak Adam, Muiz, Faris Farhan, Aina Nur Fatimah, Fadnin Akilah, Nur Khalisa dan Haikal Dini. Ada siapa saya tak panggil nama dah? Tak ada ah? Okey. Sampai sini sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay.